Prof melanjutkan pelajaran ke Institute of Oriental and Asian Studies, University of London pada tahun 1970 hingga 1975. Dan Profesor juga telah menerbitkan sebanyak 13 buah buku dan banyak makalah dan penerbitan lain. Antara penulisan Prof adalah The Vernacular Press and the Emergence of Modern Indonesian Consciousness, Sejarah dan Biografi Akhbar dan Majalah Bahasa Melayu, Letter of Sincerity, The Raffles Collections of Malay Letters, dan beberapa lagi penerbitan lain. Baiklah, tajuk kita hari ini adalah Laksmana Melaka dalam Sejarah Kehidupan Melayu. Benarkah namanya Hang Tuah? Jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin meneruskan syarahan ini dan memberi kepada Profesor. Mengurusi majlis, salam sejahtera kepada semua hadirin. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Saudara Rizal Hamdan selaku pengarah program kuliah bangsa utama kerana mengundang saya untuk berbicara mengenai sejarah Laksmana Melaka kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ada 3 perkara yang akan saya sentuh dalam ceramah ini. Satu, perkataan tuah yang berarti nasib baik atau untung sebetulnya belum lagi wujud sebelum pertengahan abad ke-17. Saya dah buat research, masih orang tak faham ya, kau boleh buatlah. Kesalahan membaca dan merumikan nama-nama dalam kitab sejarah Melayu dan kait Hang Tuah selama ini banyak dipengaruhi oleh kaum orientalis Eropah. Kita selalu membontoti orang Eropah dalam ilmu pun. Ramai orang Melayu kurang memahami pantangan menyebut nama Hulu Balang pada zaman silam. Ini buku yang saya saran kepada para profesor yang tak faham, mereka tak baca. Mungkin kerana dalam bahasa Inggeris, mereka tak baca lah. Perbahasan mengenai nama Hang Tuah masa kini bertali arus justru kerana setengah-setengah orang Melayu percaya bahawa Hang Tuah adalah lambang identiti atau kemegahan orang Melayu. Wira Ali Rustam pun mengungkapkan ini baru-baru di dalam Malaysia. Walau bagaimanapun, mereka yang mempertahankan pendirian ini tidak pernah dapat membuktikan kebenaran wujudnya tokoh ini. Beberapa hari yang lalu, Ketua Menteri Melaka pun cuba mempolitikkan kewujudan Hang Tuah tanpa tahu ujung pangkalnya perbahasan ilmiah yang telah berlangsung. Punca masalah ialah kesilapan murnikan ejaan Jawi lama. Itu punca masalah. Kalau anda baca mana-mana teks sejarah Melayu selama sudah hampir 100 tahun, bila orang putih mengkaji sejarah Melayu, mula-mulanya kena dirunikan. Jadi perkataan nama, tentu saudara-saudara kalau baca sejarah Melayu namanya Sang Sepurba, itu salah itu. Saya dah usahakan dan akan dikeluarkan naskah, saya sudah edit Sulalatus Salatin. Nama itu Sang Supraba. Jadi Jawi Simparaba, Melayunya Sepurba. Kerana mereka membaca ikut Jawi zaman ini atau zaman abad 19. Satu lagi ejaan dalam ejaan Jawi lama, dalam tu duli. Dia tidak ada dawa ulambia, tidak ada. Kemudian ejaan tenun itu sebenarnya tun, bukan tan. Cuma orang kemudian cipta satu lagi jadi tambah seri, tan seri. Tak susah lah kalau orang nama das jadi tandas. Kerana ejaan ini satu yang sampai hari ni orang tak boleh faham. Saya dah kata berkali-kali dah. LKYW, iaitu Lam Kap Yawa, ini pula lain. Ejaan ni ialah Lekiu, kata orang sekarang. Tapi sebenarnya Lukewa. Nama itu bukan Lekiu, Lukewa. Ada sebabnya, nanti saya uraikan. Dan ejaan Tewauha, jadi terbalik sebenarnya bila masuk komputer ini. Tewauha atau TWH itu sebenarnya bukan tuah, tetapi tuha atau toh, Hang Toh. Ada makna Hang Toh atau Hang Tuha. Jadi saya membangkitkan persoalan salah baca ini, salah menamakan Wira Laksmana Melaka,
Karena saya merasakan sejarah Malaysia perlu dibersihkan daripada cerita dongeng dan khayalan mitos. Orang Melayu terutamanya mesti menyatakan yang benar. Bukan bangsa yang membina nasion ini berasaskan kepalsuan. Sebab itu saya bertegas mengatakan sejarah mesti membersihkan dirinya daripada cerita dongeng dan khayalan mitos. Untuk membuktikan cerita Hang Tuah, seperti yang mereka sebut Hang Tuah, memang sebuah mitos belaka, saya telah menggunakan kaedah filologi. Jadi ada orang mengatakan saya mesti buktikan itu benar-benar mitos. Artinya saya akan buktikan bahawa Superman itu wujud. Itu kan tak logik itu. Padahal saya sudah buktikan banyak melalui cara kaedah filologi. Hanya orang jahil dalam kaedah ilmu sejarah berani mengatakan telah banyak kajian, saya kutip, telah banyak kajian dibuat oleh pakar-pakar sejarah sejak 60 tahun dahulu. Tapi saya tak tahu siapa pakar-pakar itu. Dan apa buktinya yang dikatakan bernama Hang Tuah itu wujud? Yang ada sampai sekarang ialah cerita memang Hang Tuah itu wujud. Itu saja. Mereka yang celupa membuat dakwaan sebenarnya kurang membaca. Jadi saya minta maaf lah, teman-teman saya yang mempertahankan kewujudan Hang Tuah ini kurang membaca. Bahkan ada orang yang mengaku dirinya profesor, mendakwa dirinya sejarawan, berani berbohong apabila mendakwa sumber Cina, Ming Shilu dan sumber-sumber Jepun. Sumber Jepun ada menyebut tentang kewujudan Laksamana Melaka Hang Tuah. Nampak betul orang yang berkata demikian itu tidak pernah membaca sumber Cina. Sebenarnya anak sendiri boleh baca through internet, boleh baca Ming Shilu dan sumber Ryukyu, bukan sumber Jepun. Waktu itu Ryukyu bukan dalam kerajaan Jepun, tetapi mereka itu cuba mengelirukan orang lain dengan membuat dakwaan palsu. Dengan hanya berpegang kepada mitologi tentang cerita kewujudan Hang Tuah, mereka benar-benar menunjukkan mereka tidak faham akan perbezaan antara sejarah dan mitos. Inilah masalah. Kalau orang yang mengaku dia sejarawan tidak faham perbezaan antara sejarah dan mitos. Mengikut Leopold van Ranke, dia hidup antara abad 18 dan 19, the veracity of history, ketulinan, kebenaran sejarah itu dibuktikan oleh evidence, pembuktian berdasarkan fakta yang dikumpulkan daripada arsip, daripada epigraf, arkeologi, duit siling, monumen dan lain-lainnya. Semuanya merupakan bahan-bahan yang pada kenyataannya objektif sifatnya dan bukan imaginary creation, bukan kreasi, penciptaan imajinasi. Memang soal waktu, soal tempat, soal masa, semua itu menjadi inti kepada penelitian sejarah. On the other hand, mythology stood at the other end of objectivity. Di ujung mitologi yang tidak berasaskan objectivity, semuanya adalah hasil daripada imajinasi, khayalan, seperti fiction, dengan tidak ada bukti-bukti objektif yang rasional, yang boleh difikirkan secara saintifik, diperiksa secara saintifik, tetapi bergantung kepada emosi dan kepercayaan membuta tuli. Mereka yang yakin Hang Tuah itu wujud menggunakan sumber satu, sejarah Melayu. Kedua, mereka menggunakan sumber hikayat Hang Tuah namanya hari ini. Saya ubah hikayat Hang Tuah. Dua-dua teks ini sudah saya kaji. Hikayat Hang Tuah saya edit naskah yang saya temui di Industri Melaya, saya edit dan saya dapati bacaan teman-teman selama ini mengenai hikayat Hang Tuah, nama-nama orang banyak silap, seperti silapnya nama-nama dalam sejarah Melayu. Jadi mereka tak boleh bohong saya kaji dua-duanya. Cuma hikayat Hang Tuah itu belum lagi lengkap, belum tamat, sudah separuh. Jadi ada orang mengandaikan gelar Laksamana dalam dokumen Ryukyu itu memang ada tersebut, ada surat, dua surat ditandatangani oleh Laksamana Melaka. Jadi, tapi mereka mengandaikan Laksamana Melaka itu ialah Hang Tuah atau Hang Tuah. Siapa kata? Tak pernah tertulis nama Hang Tuah dalam surat-surat itu. Cuma Laksamana Melaka saja.
Dokumen Ryukyu, satu lagi Commentaries of Alfonso d'Albuquerque, memang membuktikan bahawa Laksamana Melaka itu pada zaman Sultan Alauddin wujud. Dan dokumen ini, dokumen Ryukyu dan Commentaries oleh Alfonso d'Albuquerque itu memang sudah diketahui sejak lama dahulu. Hanya baru-baru ini pencarian Ryukyu yang ditimbulkan, yang sebenarnya bukan perkara baru. Sejak tahun 1968, seorang profesor Cina, Su Yunxiao, telah membentangkan dalam seminar tentang bahan ini, dokumen Ryukyu. Kemudian Kobata dan Matsuda setahun kemudian telah menulis dan menerbitkan tentang dokumen ini. Demikian juga sumber Portugis yang dalam bahasa Portugisnya bertarikh 1774 dan diterjemahkan oleh Walter de Great Birch tahun 1880, pun sebenarnya bukan sumber primer, sebab dia sudah diedit, dia sudah diterjemahkan. Makna boleh tersilap kalau yang asal itu tidak dimasukkan. Jadi kalau nak membaca dokumen-dokumen ini, sumber ini haruslah dibuat secara kritis. Tetapi sumber Ryukyu dan sumber Portugis itu jelas membuktikan Laksamana Melaka memang wujud, tapi ini bukan Hang Tuah, bukan namanya Hang Tuah. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, Laksamana yang menulis surat kepada Raja Ryukyu dalam tahun 1480-1481 bukan Hang Tuah. Tidak ada bukti. Klaim sebegini samalah tarafnya dengan individu yang mendakwa mereka adalah anak cucu Hang Tuah. Bohong semata-mata. Nama Laksamana tidak akan mungkin diketahui sampai bila-bila pun. Ini penemuan saya, ya. Dan inilah bukti. It's a discovery. Sejak 290 tahun dahulu dikaji tentang, disebutkan nama kewujudan hikayat Hang Tuah ini. Saya pertama membetulkannya bukan Hang Tuah, tapi Hang Tuah seperti disebut oleh orang Belanda yang pertama, Padri Belanda. Jadi selagi orang tidak mau menerima hakikat bahawa budaya dan kepercayaan animisme Melayu menjadi asas pada tamadun Melayu yang awal, yaitu semangat atau roh itu hadir di mana-mana. Semangat hadir dalam bilik ini, banyak semangat. Kalau orang menggunakan perspektif Islam, dia kata jin. Tapi bagi orang Melayu zaman dahulu, dalam purbakala, semangat, roh yang wujud pada mana-mana tempat pun. Dan karena itu, karena kepercayaan kepada semangat ini, maka tidaklah membolehkan mana-mana nama hulu balang atau pembesar disebut, kecuali nama gelarnya. Jadi kalau anda semak dalam sejarah Melayu, semua pakai nama gelar, tidak ada nama asli, kecuali sebelum dia memakai gelar, dia pangkat bendahara. Sebelum dia Tomperak menjadi bendahara, memang namanya Tomperak. Selepas dia menjadi bendahara, nama ialah, gelarnya ialah Bendahara Paduka Raja. Pada zaman pra 1800 Masehi, menyebut nama hulu balang atau pembesar secara lisan atau dalam tulisan memang dipantangkan, atau dalam, bahkan sampai ke abad ke-19 amalan menyebut nama hulu balang dan pembesar jarang diamalkan. Ini karena adanya tabu menyebut nama orang lain yang ada kaitannya dengan semangat yang saya sebut tadi. Bangsa rupa Melayu di Nusantara, bahkan juga dalam kalangan bangsa Asia Tenggara yang lain seperti Siam, Burma, dan bangsa-bangsa di Indochina percaya pada makhluk halus yang menghuni pada semua benda di dalam alam ini, termasuk bahagian-bahagian anggota manusia. Ini orang boleh semak. Saya tak percaya, bacalah buku Fraser, The Golden Bough, sudah banyak kali dicetak. Nama seseorang itu pun adalah sebagian penting pada dirinya, jadi sangat pantang disebut namanya. Kaitan antara nama orang itu dengan dirinya begitu teguh dan akrab, sehingga orang boleh membuat angkara aniaya melalui sihir pada bahagian-bahagian dirinya, seperti kukunya. Orang Melayu percaya kuku itu tak boleh sampai siapa kalau dia dipotong, tambah orang perempuan, rambutnya, atau apa saja yang menjadi bahagian diri, seperti gambarnya, pakaiannya, termasuk juga namanya, boleh disihir, boleh dituju, kata orang kampung. Justru seseorang itu tidak akan ditanya siapa namanya. Contohnya orang Batak mengelakkan daripada menyebut namanya. Kalau dia elakkan sebut namanya,
Nama orang Melayu pun tidak akan disebut oleh orang yang bercakap dengannya pada zaman silam, pada abad 19, bahkan sampai pada abad ke-20, tahun 1950-an. Di Melaka misalnya, kalau seorang Melayu bercakap kepada orang lain, nama anak sulung disebut. Bapak Arun, dia tak sebut nama dia. Dalam mereka Hang Tuha pun, Bapak Simulung, dia tak sebut nama orang, Bapak Simulung. Simulung itu anak perempuannya, anaknya yang tua. Di setengah-setengah tempat seperti dalam kalangan masyarakat Bugis di Sabah, sampai hari ini pun ini masih diamalkan, itu menyebut nama anak. Dan waktu saya pergi ke Lombok kira-kira 2 bulan yang lalu, demikian dia, orang tu bagi tahu saya, jangan panggil nama saya Pak, sebut nama anak saya, kata. Sebab nama tu sangat dihargai, dirahsiakan. Masyarakat Alfor di Poso, Sulawesi tidak akan menyebut nama pribadi. Jika seseorang ingin mengetahui nama orang Alfor, maka janganlah bertanya kepadanya, sebaliknya ditanyakan kepada orang lain. Juga boleh dilakukan ialah dengan menanya nama anak sulungnya dan kemudian memanggilnya Bapak Sianu, Bapak Siali. Amalan ini masih berlaku di beberapa daerah di Nusantara. Musuh seseorang, tujuan tidak menyatakan nama pribadi ialah kerana musuh seseorang boleh membuat angkara kepada semangat atau ruh dirinya jika musuh itu mengetahui namanya. Seperti anak kalau baru lahir, dia diperkenal kepada bumi atau jambulnya dicukur, itu berasaskan kepercayaan semangat, ada semangat. Masyarakat suku Tolampu di Sulawesi Tengah percaya jika nama seseorang ditulis, maka semangat atau roh diri orang itu akan diambil atau dilarikan. Ini pada abad 19. Akan tetapi mereka akan membenarkan nama kedua atau nama gelarnya disebut atau ditulis. Penduduk Tinguian di Pulau Luzon pun melarang menyebut nama ahli keluarga yang sudah mati kerana takut diganggu oleh roh atau hantu si mati. Dalam masyarakat Melayu tradisional, nama pembesar atau hulu balang besar tidak pernah disebut. Misalnya Datuk Perpatih Nan Sebatang, Datuk Panglima Kinta Tua, Datuk Maharaja Lela, Datuk Panglima Bukit Gantang, semua tak boleh disebut. Bukan mungkin kalau kita buka dokumen Inggeris ada disebutkan nama, tapi pada waktu kebiasaan disebut hanya gelarnya saja. Dalam sejarah Melayu pun gelar yang dipakai seperti Sri Bijadi Raja, sampai sekarang kita tidak akan tahu nama. Sri Amerta, ini semua bukan nama tapi gelar. Bendahara Tepok, gelar. Megat Sri Rama, itu gelar. Datuk Sikude ini daerah di Aceh, pun gelar. Sang Setia, gelar. Tun Perpati Putih, gelar. Datuk Nibaruh pun gelar, dan banyak lagi kalau dibaca dalam sejarah Melayu. Nama pembesar lain juga oleh pengarang sejarah Melayu tidak disebut, gelarnya saja disebut. Misalnya pengarang sejarah Melayu tidak akan menyebut nama pembesar dan nama Raja Siam atau Campa. Contohnya Raja Siam itu disebut Bobanya, Oya Deco, Bracau, Ogama, Okelong, semuanya nama gelar. Pembesar Jawa pun memakai nama gelar saja. Patih Gajah Mada bukan namanya, Kiai Emas Jiwa bukan namanya, Ratu Hang Daha gelarnya, Betara Majapahit pun gelar Raja Jawa. Jadi nama gelar Hang Tua ini dari suku-suku Bengang Balik dia, ataupun namanya tidak disebut. Gelar Hang Tua namanya tidak disebut. Nama gelar yang dieja Tawau Alif Ha, Tuah Tawau Alif Ha atau TWAH, untuk nama Hang Tua tidak terdapat dalam manuskrip Melayu lama seperti Sejarah Melayu, Sulalatul Salatin, ataupun bahagian awal hikayat Hang Tua. Tidak ada. Tawaha bukan Tuah. Kenapa? Kerana waktu itu sebelum akhir abad ke-17, sebelum pertengahan abad ke-17, tidak wujud perkataan Tuah. Tidak wujud. Yang ada hanya Tawauha atau TWH. Ia disebut atau dibaca Tuha bila dirumikan Tuha atau Toh, dan maknanya bukan untung nasib, bukan Tuah, maknanya bukan Tuah yang berarti untung nasib. Satu perkara yang semua pengkaji sejarah Melayu dan hikayat Hang Tua lupa ialah bahawa sastra lama Melayu sangat besar dipengaruhi oleh bahasa Kawi.
dan Melayu kuno. Terutamanya bahasa Kawi. Bahasa Kawi ialah bahasa kakawin, bahasa Jawa kuno. Iaitu zaman sebelum Majapahit lagi bahasa ini telah digunakan. Tawauha atau TWH ialah tua dalam bahasa hari ini. Tua, old, satu makna ya. Seperti katakan perempuan tuha itu perempuan tua. Istilah Jawa kuno, istilah Kawi dan Melayu kuno, tuha itu ialah istilah Jawa kuno dan istilah Melayu kuno. Melayu kuno diarti pada abad 7 di Sriwijaya dan di Kerajaan Melayu di Sumatera. Tetapi istilah toh, tawauha boleh juga toh, ia adalah istilah Jawa kuno, istilah Kawi. Selain berarti tua, kata tuha juga bermakna ketua. Jadi perkataan ketua ini asalnya ketuha atau pemimpin atau pengawas atau penyelia kelompok atau tukang pandai, juru atau ahli yang ada skill, ada keterampilan. Dalam bahasa Inggrisnya a skilled person atau the leader in command atau a craftsman, itu tuha. Jadi ada dua makna, satu tuha maknanya tua, satu lagi pemimpin. Ini yang orang tak boleh tangkap, tuha maknanya pemimpin ini. Ejaan tawauha atau TWH disebut toh membawa arti taruhan dalam perlawanan, stake, petaruh atau taruhan utama dalam pertempuran atau sandaran. Hang toh itu adalah sandaran raja, harapan raja, taruhan raja. Dalam bahasa Inggrisnya stake, toh itu stake. This is old Japanese ya. Stake in game atau gambling, wager, competition, combat. Main stake in combat, the person on whom one relies as the main stake or the sole support. Itu maknanya toh, hang toh. Mengapakah TWH atau toh atau tuha tidak boleh dibaca tuah? Saya dah katakan tadi, perkataan tuah tidak pernah wujud dalam abad ke-15 dan ke-16. Saya dah semak naskah-naskah lama Melayu, manuskrip lama Melayu. Kalau manuskrip itu salinan abad ke-19 memang ada perkataan tuah. Tapi kalau awal daripada itu abad ke-16 tidak ada. Contohnya sejarah Melayu abad ke-17 tidak ada. Untuk makna tuah yang berarti untung, istilah yang dipakai dalam sejarah Melayu dan dalam nikah tuah pada bahagian awalnya ialah bahagia. Hari ini kita kata bahagia itu happiness, sukacita, bahagia. Tetapi zaman dulu bahagia itu artinya untung, nasib baik. Ini perkataan Sanskrit dan juga Jawa kuno. Sebab Jawa kuno atau Kawi itu banyak mengambil daripada Sanskrit. Dan kita belajar bahasa Sanskrit itu melalui Jawa kuno. Karena banyak istilah Jawa kuno itu yang menggunakan perkataan Sanskrit kita pakai dan masuk dalam Melayu kuno, menjadi vocabulary Melayu kuno. Jadi bahagia itu memberi makna untung atau nasib atau tuah makna hari ini, tuah yang baik. Kalau tak percaya, rujuklah sejarah Melayu dan bahagian awal separuh bahagian dikait hang tuha. Sebab lepas itu ada satu bahagian yang menyebut tuah yang berarti untung. Kata tuah yang berarti untung atau nasib baik terdapat dalam, ini pertama kali saya jumpa dalam Hikayat Aceh. Hikayat Aceh pun salinannya itu abad 19 orang menyalinnya. Tapi yang saya dapat itu kajian Dr. Iskandar, Tengku Iskandar Aceh. Ia ditulis sekitar pertengahan atau selepas pertengahan abad ke-17. Jadi saya katakan paruh kedua. Istilah Indonesia paruh kedua artinya separuh kedua gitu lah. Paruh kedua abad ke-17 baru diperkenalkan istilah tuah. Dalam Hikayat Aceh, kata tuah digunakan bersampingan dengan kata bahagia. Dalam ayat betapa bahagia dan tuah penjaga cucu saudara kita, itulah pertama kali digunakan. Dan di situ saya digunakan perkataan itu.
Dan bagian akhir hikayat Hang Tuah pun ada menyebut kata tuah dalam kisah Pak Simolong yang saya sebut tadi. Ini menunjukkan perkataan tuah baru diperkenalkan pada paruh kedua abad ke-17. Bagi orang yang mencari bukti, inilah bukti. Kan tuah tak wujud pada zaman awalnya. Kesilapan mentransliterasi ke memindah aksara. Banyak kata Jawi kurumi dalam sejarah Melayu. Saya ambil contoh ya. Supraba, Simparaba. Kalau ejaan sekarang Simparaba orang baca Sepurba. Bukan Sepurba, Supraba. Kait Hindi, orang baca Kida Hindi. Ambil saja mana-mana teks sejarah Melayu, dia kata Kida Hindi. Awi Deco untuk Oya Deco, yang sebenarnya Oya Deco tapi dibaca Awi Deco. Dibaca yang sebetulnya Jana Patra tapi dibaca Jana Putra. Dan satu yang pelik, Buta atau Bota dibaca Bat. Ini mula-mula orientalis Eropah. Dan semua sarjana Melayu pun baca Bat. Bat ni jin, jin yang menabalkan sang Supraba menjadi raja. Bukan Bat, Bota, tapi dia Jawi dia Bapo. Jadi kan itu orang kata Bat. Salah itu. Kata Tuha, Tawaha pun silap dibaca sebagai Tuah. Kadang-kadang banyak nama-nama sejarah Melayu itu salah baca. Jadi Tuha pun salah dibaca. Supraba yang sebenarnya pengarang sejarah Melayu mengatakan orang Melayu pernah beragama Buddha. Supraba ialah nama lain untuk Buddha. Ini simbolik ya. Wan Malini yang di Bukit Sekutang itu pun adalah murid Buddha, disciple Buddha. Dan Supraba itu mana cahaya. Memang bila anak raja 3 orang itu turun di Bukit Sekutang, cahaya semua terang benderang untuk menandakan agama Buddha sampai, cahaya enlightenment sampai. Tapi pengarang sejarah Melayu seorang Islam yang teguh Islamnya, dia tak mau sebut orang Melayu beragama Buddha atau Hindu. Jadi dia pakai nama Supraba, Sepurba, sang Sepurba. Mengenai ejaan Tawaha sebagai Tuha ini, orang pertama yang betul membacanya ialah orang Eropah yang saya katakan tadi, yaitu Padri Calvinis. Dia membaca ejaan Tawaha sebagai Tuha. Betul bacanya. Dia tak kata Tuah, dia kata Tuha. Namanya François Valentine. Dia seorang padri gereja Calvinis. Dia menerjemahkan kata ini dengan betul. Tuha, salah satu maknanya Tua. Jadi kata Hang Tuha atau Hang Tua. Betul lah tu. Dia tidak tahu perkataan itu, kata Melayu kuno, Jawa kuno, Tuha bermakna pemimpin, supervisor, ketua, orang yang ada skill. Itu mana Tuha. Dia tak tahu itu. Dia fikir dia perkataan Melayu. Jadi dia terjemah tua. Memang betul, salah satu makna tua itu ialah tua. Jadi Valentine lah orang yang mula-mula menemui hikayat Hang Tuah ini. Orang putih yang mula-mula. Dan dia menerbitkan bukunya pada tahun 1726. Sekarang 2016. Sudah 290 tahun orang tersilap membaca perkataan Tawaha. Buku Valentine yang terkenal Oude en Nieuwe Oost-Indiën menyebut kitab Hang Tuah. Yang ini kita kata tua. Old. Aged. Intense in color, warna tua. Warna yang gelap, warna tua. Tapi dia aged tua. Tua. Sama sekali tidak ada kata tuah yang bermakna nasib baik. Kata tuah yang memberi untung pun tidak terdapat dalam kamus, baik kamus Marsden maupun kamus sebelumnya. Sebaliknya, untuk fortunate, istilah fortunate dalam bahasa Inggeris, Marsden menggunakan istilah bahagia seperti yang saya sebut tadi, iaitu kata kawi dan Sanskrit. Dan ontong, ini mengikut sebutan ontong, itu untung. Untuk fortune dan ontong dan nasib itu nasib lah, juga dipakai untuk tuah yang kita pakai ini. Dalam kamus John Crawford, ingat tarikhnya 1852, ini sudah abad ke-19. Kata old atau ancient dalam bahasa Melayu ialah tuah. Dia jadi tuah juga.
tuah. Maksudnya tua. Tetapi tuah, perkataan tuah seperti yang kita pakai hari ini, dan mujur juga diterjemahkannya sebagai lucky, fortunate. Kata untung dan nasib diterjemahkan sebagai fortune. Crawford juga memasukkan kata asal kawi. Crawford adalah orang yang memasukkan kata toh, kata kawi, kata Jawa kuno itu. Yang toh maknanya sandaran, ya, stake, orang yang boleh kita harapkan, ayam tambatan raja, toh. Itu perkataan Jawa kuno itu. Jadi Crawford masukkan, tapi kamus yang lain, kamus Dewan telah minta masukkan toh yang berarti itu. Pada abad ke-19, seperti yang dibuat oleh John Crawford ini, kata tuah dan bertuah sudah dipakai dan sudah lumrah digunakan. Tuha sama dengan tuah. John Leyden, ini orientalis pertama yang menerjemahkan sejarah Melayu dalam bahasa Inggeris. Dia menerjemahkan sejarah Melayu dan dia membaca ejaan Tawaha untuk hikayat Hang Tuah sebagai Tuha. Itu dah betul lah. Hikayat Hang Tuah itu dia kata Tawaha itu Tuha. Tetapi bila dia terjemahkan sejarah Melayu yang disebut dia The Malay Annals dalam tahun 1807, diusahakannya 1807 dengan bantuan Ibrahim Kandu, seorang India Muslim dari Pulau Pinang, dia memakai istilah Hang Tuah. Maksudnya Hang Tuah ini bukan tuah, Hang yang dah tua lah, ancient atau aged atau old. Demikian pula Shalaber yang juga kemudiannya merumikan sejarah Melayu pada tahun 1909. Dia menggunakan perkataan tuah. Dia tidak pernah menerangkan tuah di sini maksud nasib baik. Jadi dia ikut kamus dia, kamus Inggris Melayu itu, Melayu Inggris, yaitu Tawaha, Tuha, tua, itu tua, bagi dia. Semua ada konsonan H di ujung. Kesilapan pengkaji Eropah, orientalis ini, meniru terjemahan Tuha oleh Valentine. Valentine dah betul Tuha, tapi dia terjemahkan Tuha sebagai tua. Orang putih lain ni mengekor, tiru dia, tapi untuk menyebut tua dia kena tambah ha, jadi tua. Dan ini mendorong penulis Eropah yang lain-lain seperti Isaac de Saint-Martin abad 17, Wernley abad ke-18, 17 dan 18, John Leyden abad 18 dan 19, Bradel abad 19. Bradel juga merumikan sejarah Melayu beberapa bab atau ringkasan bab-bab. Kemudian Winston pada tahun 38 juga merumikan sejarah Melayu. Shalaber merumikan sejarah Melayu. Semuanya mengajar Hang Tuah. Tapi maksud mereka tu tua. Hang Tuah tu sebab tua, sebutan Inggeris, tua. Dan ini diikuti oleh malangnya oleh orang Melayu. Tak pernah persoalkan, dia fikir orang putih ni betul semua. Padahal mereka yang membaca huruf Jawi Tawaha itu mereka tahu Toh atau Tuha, bukan tua. Nah, Tuha dan Toh, dua perkataan penting ni, iaitu satu makna pemimpin, satu lagi bermakna sandaran atau petaruh, sebenarnya adalah pemberian deskripsi untuk Laksmana. Kerana semua hulu balang tak pakai nama. Bendahara Tepok, deskripsi bendahara itu. Jadi dalam ungkapan nama gelar Hang Tuha atau Hang Toh, kata Tuha dan Toh adalah nicknames bagi Laksmana Melaka. Uraian, deskripsi, nicknames. Seperti Bendahara Tepok tadi, atau Datuk Panglima Kereta Tua. Hang dalam bahasa Melayu kuno, bukan Melayu baru, Melayu kuno, sampai orang Cina pun silap dia kata Hang ni perkataan Cina. Tidak, kata Melayu kuno. Hang artinya ahli atau tukang, an expert, atau orang yang skill, ada skill. Nama gelar Laksmana Hang Tuha membawa arti Laksmana sang ketua yang cekap.
skillful leader, Laksmana the competent leader, atau Laksmana Hantoh, iaitu Laksmana taruhan raja, petarung raja dalam perang. Laksmana the king's mainstay in combat. Gelar itu digunakan lebih daripada satu kerana pengarang sejarah Melayu dapat menegaskan dua aspek pada ketokohan Laksmana. So they describe the man Laksmana. So satu Hang Tuah, satu lagi Hang Tuah. Kenapa pula dua gelar ini dipakai? Pengarang sejarah Melayu sebenarnya meniru gaya cerita Panji. Nah, ini juga orang yang mengkaji sastra Melayu pun. Kita ni banyak dibangun di sastra Jawa kuno, cerita-cerita Panji, di mana watak-watak Panji itu mempunyai lebih daripada satu nama. Misalnya Raden Ilu Kuripan itu gelar satu lagi pada namanya Temenggung Arya Wangsa, bahkan ada lagi nama ni Raden Panji Kuda Semerang pun ada. Jadi lebih, kalau Panji itu lebih, tapi siang lain ambil dua saja untuk Laksmana, dua gelar, dua aspek sifat Laksmana. Bahkan nama gelar watak dalam cerita Panji melebihi dua. Jadi pengaruh dari hikayat Panji ini sangat tebal dalam sastra Melayu lama. Pengarang sejarah Melayu Sulalatus Salatin terpengaruh oleh karya-karya Panji seperti hikayat Panji Semerang, hikayat Cekel Walengpati, hikayat Carang Kulina, dan beberapa yang lain, termasuk hikayat Pandawa Lima. Jadi dikatakan Hang Tuah itu 5 bersaudara, itu diambil, dicedok daripada Pandawa Lima. 5 ni angka sakti dalam agama Hindu. Panca, punch, itu tubuh genggam ni, punch, 5 jari, punch, panca, artinya 5. Cerita-cerita Panji telah tersebar ke semenanjung Melayu sejak abad ke-14. Waktu pada zaman Majapahit sedang naik. Saya telah pun menulis tentang batu surat yang semua orang Melayu salah baca. Saya kata perkataan-perkataan bukan Melayu saja, perkataan Jawa kuno yang mereka abaikan. Sebab itu saya dah ubah tadi batu surat akan terbit dalam Journal of Malaysian Branch Royal Asian Society, insya-Allah bulan Jun. Saya dispute pendapat guru saya Najib. Itu pun dah lama, sejak tahun 24. Mereka kata ni tarikhnya 1303, saya kata no, 1308. Ya. 702 Hijrah Syed Najib kata, saya kata no, 728 Hijrah. Dulu orang Melayu kalau 28 tu maknanya 8. Dan macam mana dengan pertolongan Tuhan Azza wa Jalla, saya nampak kata 8 tu ada yang orang tak terbaca. Sebab orang fikir itu macam mana, itu silap ejaan mungkin. Ya. Jadi 2 sambung 8 kecil di atas. Itu cerita lain. Okey. Dari cerita Panji, pengarang sejarah Melayu menciplak maknanya ambillah, tirulah Raden Galuh Chandra Kirana. Ini cerita Panji punya watak. Dia tidak wujud, dia pun dongeng juga. Pengarang sejarah Melayu ini bijak, sebab dia sastrawan sebenarnya. Dia ambil nama ini Patih Arya Gajah Mada. Orang ini wujud dalam sejarah, tapi dalam cerita Panji itu mitos. So diambil juga Raden Galang atau Raden Gagelang, dan orang sekarang terjemahkan Raden Kelang, ya? Dalam sejarah Melayu bukan Kelang, Gagelang, kerajaan di Jawa Timur. Megat Kuda, Nayang Kesuma, Raden Purna Lango, Shelebe, Winstead, semua kata Purna Langu. Langu ni artinya bau busuk, nak muntah. Tapi Lango rindu, indah, itu mana Lango. Takkan nama anak raja Lango bau busuk, kerana salah baca Jawi, ya. Lam alif wow itu bukan Lango. Juga merah silu, orang bacakan merah silu, ada pernah dengar? Bukan silu, silo, artinya silau, itu perkataan Aceh dan Jawa kuno. Pengarang hikayat Hang Tuah pun mengambil nama sebahagian unsur cerita Panji dan sebagian unsur cerita Panji. Dia pun tiru juga. Contohnya Raden Wiranantaja, dah baca lah hikayat Hang Tuah, ada nama ini, dia pada cerita Panji. Raja Melayu pun dalam cerita Panji juga. Rangga dan Kebo dan konsep 5 Kedayan. Kadean ini artinya pengiring, pelayan. Ini pun dia bercerita Panji. Dan 5 Kadean, ialah 5 bersaudara Hang Tuah, Hang Jebat, Hang Kusturi, Hang Lekir, Hang Lukewa. Tiru daripada cerita Panji juga. Jadi
mitos Hang Tuha atau Hang Toh. Saya dah terangkan kenapa ada dua gelar. Ramai yang tidak menyangka, semua orang percaya, termasuk sejarawan kuno. Tidak menyangka seluruh kisah ke-11 dan 12 dalam teks sejarah Melayu yang mengandungi nama Tun Silalang dan kisah ke-9 dan 10 dalam Raffles manuskrip 18, maknanya salah satu anda baca sejarah Melayu itu akan menyatakan cerita Sultan Mansur Shah meminang puteri Raden Galuh Chandra Kirana. Orang percaya ni, ya Melaka ni hebat, pergi ke Jawa. Padahal Jawa tu kerajaan Majapahit yang terbesar di Asia Tenggara waktu itu. Di Melaka pernah hebat juga. Tapi ini mitos saja. Tujuannya ialah melalui kisah lawatan ke Majapahit, pengarang sejarah Melayu ingin memperagakan kebesaran Raja Melaka. Dan dalam kisah inilah diperkenalkan nama gelar Hang Tuha dan Hang Toh atau Hang Toh. Lawatan ke Majapahit itu saya katakan fiction. Tadi saya dah uraikan apa makna mitos. Ini mitos, ini fiction. Lawatan itu tidak mungkin berlaku kerana Majapahit ketika pemerintahan Mansur Shah sedang dilanda perang saudara, civil wars, one after another. Tahun 1451, 1453-56 sebelum Mansur naik jadi raja, Majapahit pun tiada raja. 1466 sampai 1468, nah ini Mansur Shah dah jadi raja. 1468 sampai 1474 dan 1478. Semuanya waktu-waktu ini menunjukkan perang saudara, unrest di Majapahit. Masing-masing cuba menumbangkan raja yang ada sampai ada masanya tidak ada raja. Satu lagi yang pelik, Patih Gajah Mada dalam sejarah yang sebenar mati pada tahun 1364. Sedangkan Melaka dibuka sekitar 1400. Macam mana pula Gajah Mada, Sultan Mansur boleh jumpa Gajah Mada? Gajah Mada mati 1364. Caranya ialah ubah tadi pembukaan Melaka. Maka timbullah kisah di Melaka dan ada profesor yang mengatakan Melaka dibuka 1262. Saya dah buktikan ini dongeng. Ini salah, ini membohongi sejarah. Bacalah buku saya kalau dapat, antara sejarah dan mitos. Jadi Sultan Mansur Shah pun mati 1477, Gajah Mada 1364. Jadi mana ada logiknya? Kemudian satu lagi yang orang lupa, Sultan Mansur Shah beragama Islam. Melaka waktu itu sudah kuat Islam. Melawan Majapahit, nak kahwin dengan puteri Majapahit yang beragama Hindu-Buddha. Macam mana itu? Raden Galuh Chandra Kirana itu dalam mitos dia pun beragama Hindu-Buddha. Saya katakan Hindu-Buddha sebab di Jawa dan juga di tempat lain, Terengganu, Kedah, orang seseorang itu kalau raja dia Hindu, tak semesti rakyatnya Hindu. Boleh juga beragama Buddha. Jadi kadang-kadang rakyat itu mengikut setengah-setengah ajaran Buddha, setengah ajaran Hindu. Sebab itu dinamakan Hindu-Buddha. Mitos pertikaman Hang Tuha dan Kesturi, Jebat. Kalau ada lagi kat Hang Tuha, Jebatlah bertikam dengan Hang Tuha. Tapi dalam sejarah Melayu, dia bertikam dengan Hang Kesturi. Mitos ini bertujuan mempertegaskan doktrin tata negara politi Melayu yang sudah wujud sejak abad ke-7 di Sumatera. Ini yang dibuktikan oleh inskripsi batu kusuran Sibo Kingking di Telaga Batu, yaitu Melayu itu disumpah jika derhaka, atau Sanskritnya drohaka, kepada raja. Dan hari ini pun kita baca tak boleh derhaka kan. Ini warisan daripada ini lah. Kalau anda tengoklah Sok Khabar ni atau Malaysia kini ya. Jadi dalam pertarungan Hang Tuha lawan Hang Kesturi, jelas gelar Laksamana Hang Tuha atau Hang Toh itu dipakai sekali lagi. Walaupun ini dongeng ya, mitos. Sebab tujuannya nak menunjukkan orang Melayu tak boleh derhaka. Kalau derhaka, jadilah Hang Kesturi atau Hang Jebat. Dan Wira ni lah Hang Tuha. Nama gelar yang dipakai dalam cerita Panji dan mitos. Nah, sebenarnya banyak orang tak tahu Jebat itu sama artinya dengan Kesturi. Jebat artinya Kesturi, Kesturi artinya Jebat. Apa artinya? Wangian.
Minyak wangi itu dibuat pada jebat, daripada kasturi, wangian. Ini perkataan Jawa kuno atau perkataan kawin. Kena lekir, kainnya melekir, kainnya digulung. Itu perkataan Jawa kuno juga. Lekir artinya gulung atau gelung. Lukewa pun direka berdasarkan, saya katakan tadi, cerita Panji, yaitu yang membentuk kisah fiksyen pertama dalam sastra Melayu bila Hang Lukewa menikam Hang Kasturi. Bukan Hang Lukewa, Hang Tuha menikam Hang Kasturi. Jadi Hang Lukewa ialah terjemahan Melayu atau Jawa Lukawi, satu lagi perkataan, dan juga bahasa campak Lukerba, terjemahan daripada perkataan Kertala. Dalam 5 pengikut Panji itu, salah seorang ialah Kertala. Kertala artinya pedang atau belati atau benda tajam atau pisau. Perkahwinan Mansur Shah dengan Raden Galuh Chandra Kirana, tadi dah saya katakan mitos, dan juga perkahwinan Sultan Mansur Shah dengan putri Hang Lipo juga adalah mitos. Bohong itu. Hang Lipo itu tidak wujud. Mitos Hang Lipo direka untuk menyatakan Melaka lebih hebat daripada Cina. Satu lagi mitos selepas cerita Hang Lipo itu ialah Raja Cina dapat penyakit kulit, kedal. Nak ubat penyakit itu, dia kena minum air basuh kaki Sultan Mansur Shah. Kalau orang percaya dongeng, inilah dia mitos dongeng. Menasabah ke Raja Cina, Maharaja Cina meminum atau basuh muka dia dengan air basuh kaki Raja Melaka. Tapi ada tujuan. Mitos itu kita tak boleh tolak tepi saja. Dia bukan sejarah, dia mitos, tapi pengajaran untuk menunjukkan kebesaran, membanggakan. Itu tujuannya. Seperti raja nak meminang putri Gunung Ledang, menunjukkan Raja Melaka besar, tapi dia tewas, tak dapat. Tapi Raja Jawa, mitos itu tiru pada Jawa. Nyai Loro Ratu Kidul dapat kahwin dengan Raja Mataram, Sultan Melaka gagal. Itu mitos, tapi pengajaran itu. Sebab orang lupa title sejarah Melayu yang lengkap itu ialah Sulalatus Salatin, pertuturan segala raja-raja. Orang selalu lihat Sulalatus Salatin, silsilah raja-raja. Pertuturan ialah perkataan Jawa kuno. Tutur. Tutur dalam bahasa Jawa kuno artinya pengajaran, nasihat, tunjuk ajar. Selain daripada juga mana keluarga. Jadi tujuan menulis sejarah Melayu itu ialah untuk menjadi tunjuk ajar kepada raja-raja Melayu. Itu namanya pertuturan. Tapi orang salah baca Jawi lagi. Pertuturan jadi peraturan. Ini dimulai oleh Winston, peraturan. Jadi anak muda kalau baca Winston dia kata peraturan, bukan pertuturan. Sebenarnya ada pula seorang profesor dia kata pertuturan. Sebab dia baca ajaran Jawi lama tu bahasa tete. Dia kata terang, tak ada wow kan. Chief, Staff Chief of the Armed Forces. Ini tiruan daripada jawatan Lakshmana dalam Ramayana. Sebab dalam cerita Ramayana, Lakshmana itu ialah Turus, pegawai Turus tertinggi yang melindungi Rama. Erti Lakshmana, atas kehebatan orang yang berjawatan Lakshmana, maka pengarang sejarah Melayu telah merekayasa, mencipta mitos Lakshmana Hang Tuha atau Hang Toh yang menjadi bayangan atau cermin diri Lakshmana yang sebenar. Waktu itu Lakshmana yang sebenar sudah wujud. Tapi untuk lawatan, cerita mitos lawatan ke Majapahit itu, pengarang mencipta watak Hang Tuha dan Hang Toh to reflect sebagai bayangan, shadow of the character, of the real character Lakshmana. Begitu juga dalam tragedi pertikaman antara Hang Tuha dan Hang Kasturi, itu pun berdasarkan mitos. Dan nama gelar Tuha dan Toh adalah untuk mendeskripsikan sifat kepemimpinan Lakshmana yang sebenar. Lakshmana yang sebenar yang wujud itu memang seorang pemimpin, memang seorang Tuha, dan sebagai bulu balang yang menjadi saranan, yang menjadi harapan raja. Dia juga boleh dianggap Hang Toh, harapan raja.
Penggunaan gelar Laksmana dan nickname nama gelar Hang Tuha dan Hong Tok dalam sejarah Melayu kisah 16-21-65, ini biar interested, gelar Laksmana disebut nicknames. Dalam kisah ke-22, gelar Laksmana Hang Tuha Hang Tok disebut 2 kali. Satu, masa Laksmana memarahi Raja Siap dan satu lagi ketika dia merawat Sultan Mahmud yang cerit-berit. Dan apabila nama gelar Tuha dan Tok dipakai, ia adalah sebagai deskripsi nama timbangan atau nickname Laksmana yang sebenar. Dalam sejarah Melayu, nama gelar Laksmana Hang Tuha atau Hang Tok adalah alter ego dalam psikologi, ya. Aku yang kedua bagi Laksmana yang sebenar. Pengarang sejarah Melayu menggunakan nama gelar itu sebagai bayangan atau cermin diri Laksmana dalam kisah lawatan ke Majapahit dan tragedi pertikaian antara Hang Tuha dan Hang Kesturi. Namun nama gelar ini diberikan lantaran sifat kepemimpinannya dan kerana dia menjadi sandaran orang harapan raja. Kebijaksanaan pengarang sejarah Melayu ialah to observe, mematuhi larangan tentang menyebut nama. Dia mengelakkan dirinya daripada memberitahu nama Laksmana sesuai dengan pantang larang orang Melayu dan suku-suku bangsa Nusantara dan daratan Asia Tenggara yang mengelakkan penggunaan tabu words. Apabila Laksmana yang sebenar meninggal dunia sebelum kedatangan Portugis, pengganti yang lemah dicemooh, ridicule secara halus, disindir secara halus. Dia dikatakan Khoja, Laksmana Khoja Hasan. Jadi orang fikir itu nama dia, Laksmana Khoja Hasan. Laksmana yang bergelar Khoja ini tidak sama dengan Khoja-Khoja yang lain. Memang komuniti Khoja banyak di Melaka waktu itu. Mereka terdiri daripada pedagang dan juga pengajar pengembang agama Islam. Mereka juga ada yang mengikut mazhab Syiah. Nama Laksmana yang bergelar Khoja itu muncul dalam kisah ke-27 apabila dia membunuh Tun Perpati Hitam, gelar Tun Perpati Hitam dengan pedang Dukaiwa. Itu pertama kali disebut Dukaiwa, pedang. Siapa dia Khoja? Khoja ialah perkataan Parsi, Khwaja, yang merujuk kepada puak yang menjadi penganut atau pengikut Imam Syiah Ismaili Sadruddin Shah pada abad ke-14 dan 15 di India. Dan kini pengikut-pengikutnya mempunyai pemimpinnya Aga Khan. Anda semua tahu Aga Khan di India. Khoja ialah nama gelar orang alim dalam komuniti yang juga disebut kaum Khoja. Tetapi pada abad kemudian ada juga Khoja yang bermazhab Sunnah. Daripada Syiah dia menjadi Sunnah wal Jamaah, dan mereka ini dikenali dengan gelar Syekh. Dia bukan Arab. Gelar Syekh itu Khoja, tapi sudah menjadi Sunnah wal Jamaah. Komuniti Khoja terlibat dalam perdagangan waktu zaman Kesultanan Melaka. Tetapi erti lain Khoja, yang Khoja Hasan. Satu daripada makna kata Parsi Khoja ialah sida-sida, yunak. Dalam bahasa Benggala atau Bengali dalam bahasa Inggeris, kata Khoja berarti seseorang yang mati pucuk, seorang yang impoten atau lemah tenaga batin. Jadi from Laksmana Hang Tuha, now you get Laksmana Khoja. Laksmana yang kemudian bukanlah Tuha atau Tok, artinya lepas Laksmana Hang Tuha atau Hang Tok itu meninggal dunia, yang lain itu bukan lagi Tuha atau Tok. Untuk menyatakan Laksmana yang kemudian jauh daripada bersifat Tuha, yaitu pemimpin yang ampuh atau Tok, sandaran atau harapan raja dalam pertempuran, pengarang sejarah Melayu menggunakan nama gelar Khoja. Walau waktu meninggal dunia pun Laksmana ini dikuburkan di Gunung Pentar, seolah to emphasize, ya. Bila dia mati, dia dikuburi, ditanam. Mayat ditanam di Gunung Pentar. Nah, Pentar istilah yang membawa makna lemah suara. Orang tak kuat lah lemah suara. Itu sindiran lagi kepada Laksmana ini. Jadi mengapakah di sebaliknya kita dah katakan orang zaman dulu kalau pahlawan atau lebang dia tak boleh ada nama, tapi kenapa ada nama Khoja Hasan? Pengarang sejarah Melayu sebenarnya secara halus ingin menyatakan selepas Laksmana yang tulen meninggal dunia, tiada lagi Laksmana yang berkarakter Tuha dan Toh. Yang menggantikannya ialah seorang Khoja yang bermaksud orang yang impoten dari segi kuasa, politically impotent. Dalam kisah ke-29 sejarah Melayu, Khoja Hasan dikatakan telah dirasuah
oleh Raja Mendaliar sehingga menyebabkan terbunuhnya bendahara Seri Maharaja sebelum Portugis masuk. Hasan pun bukan namanya, dia nama gelar. Sebab Hasan dalam bahasa Parsi atau Arab berarti anggun, cantik, handsome. Itu mana Hasan, bukan nama sebenar. Laksmana itu kaca. Jadi Laksmana terus tidak diberi nama sebenar. Selepas watak Laksmana Khoja Hasan dimatikan, pengarang sejarah Melayu mencipta pula nama gelar Hang Nadim. Timbul satu nama. Nadim pun bukan nama Laksmana, pun gelar juga. Nadim dalam bahasa Arab berarti teman rapat, companion atau sahabat. Hang Nadim adalah fiction. Nadim bukanlah namanya. Tujuan menggunakan nama Nadim ialah untuk menyatakan gelar Laksmana terus terpakai di belakang. Nadim sejajar dengan konsep Laksmana, sahabat raja. Dalam ikat Hang Tuah disebut kekasih Raja Melaka. So Nadim tu fits in, kerana Nadim sejajar dengan konsep Lakshmana dalam kitab Ramayana. Jadi kesimpulan, tidak munasabah Laksmana Melaka bernama Hang Tuah. Dah, memang tak ada nama. Kesalahan membaca dan merumikan ejaan Jawi Tawaha yang dimulakan oleh hampir semua pengkaji Eropah terhadap sejarah Melayu dan nama Hang Tuah dalam Hikayat Hang Tuah telah membawa kekeliruan dalam tafsiran sejarah. Tua bagi mereka ialah tua. Tidak wujud istilah tuah yang bermakna untung nasib sebelum pertengahan abad ke-17. Nah, ini yang orang yang mengata saya di belakang, dia tak tahu. Anda kau dah baca leadership ini kan, dia kata kita kena buktikan Hang Tuah ni minta bukti apa ni kan. Inilah bukti. Dan ini discovery saya ni. Saya bangga. Tak boleh kan bangga. Saya rasa seronok mendapat penemuan ini. Oh, sudah saya bentang di konferensi meja bulat tu, dia bentang saya semua. Sebab Melayu ni sensitif. Dia kata saya ni anti Melayu. Tanpa Hang Tuah, Melayu tidak ada identiti. Can you believe that? Jadi yang kedua, alasan saya, kesimpulan saya, tidak wujud istilah tuah yang bermakna untung nasib sebelum pertengahan abad ke-17. Hikayat Hang Tuah ditulis, dilengkapi pada second half of the 17th century. Itu ada perkataan tuah. Itu pun bahagian terakhir. Bahagian awal saya dah kaji ya. Saya dah sekarang transliterasi dan membuat nota kaki banyak. Setiap halaman ada perkataan Jawa kuno. Kalau awak tak pakai kamus Jawa kuno, tidak lancarlah mentransliterasi ke Hang Tuah ataupun sejarah lain. Jadi kata tuah hanya lebih lumrah dipakai pada abad ke-19. Nah, ini yang penting yang orang Melayu kena faham. Agama Melayu mula-mula itu bukan Islam, bukan Buddha, tapi animisme. Sampai hari ini pun ada orang pakai lagi. Ya. Ada orang gambut kalau kuku banyak disipul-sipul ditanam. Ya. Gambar jangan sewenang-wenang bagi pada orang. Orang cam. Semangat itu. Bila anak lahir, anak diperkenal kepada sang bumi, dijejakkan ke bumi. Dia ada istiadat bercukur. Ini semua animisme. Ini agama Melayu yang asal. Orang Ustaz marahlah kalau saya kata agama. Ini kepercayaan bukan agama. Sementalahnya pula ya. Jadi tidak mungkin nama Laksmana Melaka itu dinyatakan. Tak kira lah. Tuha pun tak boleh, Toh pun tak boleh, apa lagi Tuah? Namanya bukan Tuha, bukan Toh, dan bukan Tuah. Sementalahnya pula, tentulah tidak wajar kalau dikatakan Laksmana ni saja ada nama. Yang lain semua tak ada nama, semua pakai gelar. Ada satu Laksmana, yang lain sebelum Laksmana Hang Tuah, Laksmana Datuk Panjang. Kenapa tak ada nama? Sejarah Pengasih yang Melayu tulis Laksmana Datuk Panjang. Dia jadi Bapak Muntur Tun Perak, Bendahara Paduka Raja. Takkan dah Laksmana yang ini saja pakai nama, yang lain tak boleh pakai nama. Jadi kena guna akal.
ilmu berdasarkan akal yang waras, yang rasional. Jadi bagaimana boleh Laksmana Melaka dikatakan menama hang tua? Inilah bukti saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Profesor Ahmad Adam. Jadi sekarang kita ingin buka ruang ini untuk siapa yang ingin menanyakan soalan. Boleh mengajukan soalan menggunakan mikrofon yang telah disediakan. Dan bagi pendengar di radio juga boleh mengajukan soalan di laman Twitter Radio Bangsa Utama. Jadi ada sebarang soalan? Apa-apa saja. Perkenalkan nama. Kalau anda ragu-ragu tanya. Assalamualaikum Prof. Ya, Mas Syul. Saya setuju dengan perkara ke-25, lawatan Majapahit itu adalah fiction untuk perkara B. Sebab kalau kita belajar sejarah, zaman kemasan Majapahit adalah 1300, suatu hayam buruk dan Patih Gajah Mada, dan Melaka belum ada lagi waktu itu. Okey, apa yang soalan saya? Hikayat tentang Laksmana dan Hang Tuah tu, apabila tulisan Jawi dirumikan dan dibaca hilang huruf alif, seandainya Hang Toh dan Hang Tuah tu ada dalam perkataan Melayu kuno, Tuha Melayu kuno. ya, Tuah tak ada. dalam Melayu kuno, maksudnya ejaan tu patutnya ada dalam tulisan Sanskrit, patutnya ada dalam Sriwijaya atau dalam manuskrip Majapahit. Perkataan. Ya, sepatutnya kita akan dengar benda tu datang daripada mana-mana tamadun di Indonesia yang menyebut Toh dan Tuha tu. Tapi Tuah yang kita cakap ni semua dari Melaka, tanah Melayu, kerajaan Melayu Melaka, sejarah Melaka. Kenapa agak? Ya, dan saya faham kejatuhan Majapahit adalah sesuatu yang sangat rahsia di Indonesia. Memang dirahsiakan. Apa yang kita faham, kejatuhan Majapahit yang sebenar adalah kenaikan kerajaan Islam, kerajaan Siak, kerajaan Demak. Selepas itu, maknanya isu tulisan Jawi dan Arab tu datang selepas tarikh itu. Kenapa digunakan di Semenanjung? Kenapa digunakan di Semenanjung? Kenapa tidak ada dalam cerita-cerita rakyat atau mitos Indonesia tentang kata Tuha dan Toh? Itu soalannya. Tuha. Ya. Kenapa orang Melayu saya gunakan Tuah? Hang Tuah, heboh Hang Tuah. Tadi saya katakan itu identiti kebesaran Melayu. Tak ada Hang Tuah, tak ada Melayu. Ya, it boils down to that. Bangga tu, tak ada Tuah, tak ada Hang Tuah. Hang Tuah ni kebal apa? Sebab termasuk sejarawan yang mengaku diri sejarawan percaya hikayat Hang Tuah itu sumber sejarah. Itu dongeng. Kebanyakan cerita dalam hikayat Hang Tuah itu diambil daripada sejarah Melayu, kena elaborated, kena diambil daripada hikayat-hikayat lain, cerita-cerita lain. Jadi sekarang ada seorang profesor bertanya saya, dia kata bukan bagus kita buat Mendam Berahi, kapal Hang Tuah melawan Majapahit ya, Mendam Berahi. Saya kata nama ni bukan Mendam Berahi. Kalau nama sebenarnya Mendem Berahi. Mendem Berahi perkataan Jawa, berartinya mabuk payang, mabuk cinta, madly in love. Mendem Berahi. Sebab Sultan Mansur bila nak melawat Majapahit, kita ni lah ini, dia suruh buat kapal. Bendahara dan Laksmana menamakan kapal itu Mendem Berahi. Tapi kerana Min, Nun, Dal, Mim, M-N-D-N, so orang baca Mendam. Sebab itu saya katakan, kalau nak kaji manuskrip lama Melayu, tidak cukup dengan kamus Melayu saja. Mesti tahu sedikit perkataan Melayu kuno, banyak mesti tahu Jawa kuno. Dan tentang Hang Toh, Hang Tuah di sini, ini pengaruh orientalis. Mereka membaca, sebenarnya mereka tak silap, mereka ikut Valentine. Valentine menerjemahkan Tuha sebagai tua. Memang Tuha kan ada dua makna. Satu makna tua, satu makna pemimpin kan. Jadi Valentine dia tak tahu Jawa kuno atau Melayu kuno. Dia kata tua, Tuha itu tua. Orang lain ikut tua. Dan kamus Inggris Melayu, Melayu Inggris, memang dieja tua itu sebut ikut logat apa pelat orang putih. Pelat orang putih tua. Tua. Ada seorang teman dalam Facebooknya, dia kata dia pergi tanya orang kampung tentang makam. Orang kata ini dulu makam tua, sekarang orang suruh makam tua.
Jadi bahasa lisan itu boleh berubah. Jadi it's high time historian membetulkan ini. Sebab saya percaya bangsa yang besar mesti berasaskan kebenaran. Tidak boleh ada rasuah, tidak boleh menipu, ya. Itu bangsa yang dihormati oleh semua orang. Ya, multiracial society. Kita jangan ada inferiority complex. Kita mesti yakin diri kita. Kita mesti Tuhan. Ada soalan lain? Tanya. Kenapa begini? Apa radio? Boleh je lah, jangan. Bisa ya. Okey. Saya dari kecil saya terpesona dengan cerita dalam naskah Syarabek berkenaan dengan turunan ke-9 sekarang sudah naik dan turun ke Palembang dan ke asal dari Tidak Hindi. So saya tak pernah berpeluang nak tanya betul-betul lah apa pandangan Prof tentang itu lah. Ulasan Prof tentang adakah itu juga adalah agenda untuk membesarkan Raja Melayu ketika itu ataupun ada benda yang sejepis betul-betul datang dari sejarah yang betul Tentang Iskandar Zulkarnain. ya yang apa dari surat Orang di surat. Saya jawab. Okey, tentang Raja Suran, dia ada Sulan, ya, Chola. Sebenarnya pada suatu waktu, pada zaman Sriwijaya, the Cholas, ya, dinasti Chola menjajah, menyerang Sriwijaya, termasuk jajahan Sriwijaya, Kedah salah satunya. Raja Kedah itu pun dibawa lari ke India oleh Raja Chola. Jadi orang ni sangat hormat ni Suran. Chola ni besar, raja besar. Sebab itu ada pensyarah mengatakan dia nak pergi ke India, nak tengok Vijayanagara, ya. Kononnya dalam hikayat tua, Hang Tuah pergi sana. Hang Tuah mengajar orang India macam mana naik kuda. Anda bayangkan Melayu belajar naik kuda ke orang India. Tamadun India ke tamadun pasal kuda ni. Tapi kalau orang nak percaya, kita nak buat macam mana? Dia kata kita kena buktikan itu mitos. Macam mana nak buktikan kalau orang tak cerdik? Jadi itu Raja Suran itu signifikannya adalah Chola, the Chola invasion. Sama dengan Iskandar Zulkarnain. Sejarah sastra Melayu lama banyak mendapat ilham selain daripada cerita Panji tadi, daripada sastra Parsi. Macam cerita Badar tu sastra Parsi. Sastra India macam Vijayanagara. Sastra Parsi mendakwa Iskandar Zulkarnain itu berkahwin dengan puteri Parsi. Dia menjadi Raja Parsi. Ikat Parsi lah. Tetapi orang India percaya Iskandar Zulkarnain juga menjadi Raja India. Sebab dia kahwin dengan, atau dia ada concubine dengan puteri-puteri India. Jadi orang Raja-Raja Melayu nak menunjukkan seperti Raja Cina basuh kaki, Raja Melaka tadi, kehebatannya orang Melayu, dia asal daripada Iskandar Zulkarnain. Logik ke tak logik? Tapi ada tujuan. Tujuannya mitos ini untuk menunjukkan orang Melayu ini hebat. Tapi itu zaman dulu. Zaman sekarang kita kena bercakap benar. You must tell the truth. History should be based on truth. Tak ada lain lagi. Macam hadis. Sebenarnya hadis dan mengajar orang Melayu kaedah sejarah. Banyak hadis palsu. Dalam buku saya Sejarah Melayu yang saya edit, saya katakan Zilullah fil ard, Zilullah fil ard. Raja itu khalifah Allah di dunia, raja itu khalifah Allah di bumi. Saya kata ini based on hadis palsu. Masa khalifah itu dia nak menunjuk, nak mengaut kuasa politik, dia kata wakil Tuhan.
konsep wakil Tuhan dalam kebudayaan Melayu bukan perkara baru. Sebab konsep dewa raja, ya. Raja itu adalah wakil dewa, wakil Tuhan. Jadi bila datang hadis palsu ini, kokohkan. Tapi kalau orang tak tahu ini hadis, saya bukan cakap bohong. Sebab saya baca tesis PhD yang mengatakan ni hadis palsu, fake hadis, banyak hadis palsu. Kalau anda percaya pada hadis palsu ni, anda tak boleh hidup. Anda tak boleh hidup, tak boleh bawa kereta, tak boleh tengok perempuan. Macam tu. Ada lagi? Ada lagi. Saya nak tanya tentang penemuan Prof yang kedua tadi. Satu kesimpulan yang kedua tentang tuah itu tidak ada bukan perkataan baru. Ya. Tidak wujud istilah tuah bermakna Bukan perkataan lama. Bukan perkataan lama. Dan perkataan ini datang kemudian. Ya. Soalan saya, bila perkataan ini mendapat makna untung? Selain daripada manuskrip Aceh yang Prof sebut turun ke-17 itu, dan tapi dalam kamus-kamus Inggeris lama, Inggeris Melayu lama, tidak ada perkataan tuah yang merujuk kepada untung. Abad 19 ada. Crawford abad 19. Jadi daripada mana datang? Perkataan tuah ini sebab istilah dicipta. Kita tak tahu macam mana kadang-kadang. Macam hari ni kita every day, setiap hari kita mencipta istilah dan kita tak sedar. Jadi bagi orang yang mengkaji, dia kena cari bukti, proof, evidence. Dan evidence yang saya tengok, the first time perkataan tuah digunakan ialah dekat Aceh. Saya dah tengok manuskrip cerita Panji apa semua tu. Kebanyakannya salinan abad 19. Dalam cerita Panji ada perkataan tuah, tetapi abad 19. Jadi kalau anda tengok sejarah Hikayat Tuha pun, kalau abad ke-20 ada satu naskah di Perpustakaan Negara, abad ke-20 saya syak ditulis, disalin kira-kira 1920-an atau 30-an, abad 20. Walaupun ada orang kata ini kuno, ini mana kuno, perkataannya semua kata moden, ejaan moden. Dia ejaan tuah tu tahu alif ham tuah itu perubahan, tapi periodnya ini period abad ke-20 memang ada. Jadi saya katakan tadi, mula-mula yang saya jumpa, saya perlukan evidence. Kalau ada orang kata, sebelum tu dah ada perkataan tuah, berilah saya evidence. Saya tanya balik, saya akan mengaku saya salah. Tapi sekarang seperti mana yang ada, itu dah ada. Yang kedua yang digunakan perkataan tuah itu cerita Pak Simolong tadi. Dia bersambung ayam. Jadi dia mencari ayam yang boleh buat tuah. Taji ni macam mana, ya? Tuah untung. Sebab orang Melayu zaman dahulu, untuk makna tuah itu istilahnya adalah bage atau bagia. Bage atau bagia, istilah Sanskrit dan Jawa kuno. Ataupun untung. Sudah untung saya. Bahkan saya tahu di sebelah tempat saya di Melaka, sampai kira-kira 50-an orang masih berkata dah bagi dia. Bagi bukan makna division tau. Dan nasib dia bagi, pengaruh bagi. Sebab orang ni tak tahu tulis, dia pakai lisan, dah bagi dia katanya. Bagi lah tu, maknanya masih dipakai. Macam saya kata dia, orang Bugis di Sabah, dia kalau cakapnya, Bapak Ibu Aida pergi ke mana? Dia tak kata nama makcik apa, makcik sana nak ke mana. Dia kata Ibu Aida mau ke mana. Nama anaknya dipakai. Dan saya kata, saya sendiri experience pergi ke Lombok beberapa bulan yang lalu. Orang tu kata jangan panggil saya nama saya, panggil nama anak saya untuk address saya. So memang kalau anda tengok filem Korea jauh lebih baik pada drama Melayu. Anda tengok filem Korea, mereka pun percaya kepada pantang larang nama ni. Kena panggil nama anaknya. Bukan internet lah. China pun asalnya mengamalkan ini. Jadi nothing new sebenarnya. Animism dan tabut words, tabut names ni memang biasa. Tapi kan orang antropologis kita tak menulis, tak menyiasat. So kita perlu
generasi muda mengisi kekosongan ini? Prof, saya tak faham kenapa tujuan Prof menafikan kewujudan Hang Tuah dan Imam Laksmana. Kerana sebenarnya dalam Wujudiyah kita ini mitos, semuanya mitos. Kalau kita tahu juga tentang cerita Nabi-Nabi kita tu pun itu mitos. Kita tahu dikatakan bahawa Kaabah tu dibuat Ismail dan itu pun mitos, tidak ada di situ. Sejarahnya tidak membuktikan di situ misalnya. Dan seperti hadis-hadis banyak mitos. Tetapi mereka memiliki peranan. Ya, kalau kita melihatkan cerita banjir Nabi Nuh, kalau kita pergi ke Fiji juga ada juga cerita itu. Dan di cerita Nabi itu dan cerita, contohnya cerita di Turki pun ada cerita itu. Cerita tenggelamnya. There's a time when there was a big flood. Every civilization have this story tentang big flood. Kalau kita melihat juga di berita juga ada King George misalnya, the Excalibur, Chris Tamingsari orang putih itu adalah Excalibur Round Table Conference. Dan ini Round Table. Jadi ini memainkan peranan. Jadi kita ini mitos. Saya tak faham kenapa ada. Untuk saya sama ada wujud atau tidak wujudnya itu sama ada lama, tetapi it is a mitos. Manusia ini wujud kerana mitos. This is the illusion that's everything mitos. Agama kita pun adalah mitos. Dia tidak dibuktikan. Itu satu ilusi juga yang kita mempunyai keyakinan. Kalau kita yakin bahawa itu keyakinan kita, bahawa dia membentuk apa yang kita panggilkan agama kita Islam, dan kita percaya bahawa Nabi itu begitu, kita percaya bahawa Kaabah itu walaupun Quran tidak menyebut Mekah misalnya, walaupun kita tak tahu, kita kata betul Quran tak menyebut Mekah. Tapi kita tahu, these are the myth. So this play an important part. So I really tak faham kenapa you nak deny mitos. Apa tujuan dia? Karena the whole thing is a myth. The whole thing, religion itself is a myth. No, the religion itself is a myth. God itself is a myth. So everything is a myth. Jadi it plays an important role as kita berperan. Satu perkara yang begitu penting sekali dalam psikik Melayu tu. Psikik Melayu itu saja. Can I respond? Okay. Saya kalau orang kata ini mitos, saya tak jadi hal. They're saying it's history. I'm a historian, student of history. Mereka tak kata ni, kata identity. I'm a rational person. How can you say the name Hang Tuah reflects your identity? What nonsense is that? Wira Melayu, Laksmana betul, Laksmana Melaka. Tapi dia tidak bernama because of several factors. There's also culture. You have to accept culture. So, kalau you kata, and I'm saying as a historian, kalau you kata Excalibur, even Robin Hood, that means okay, orang putih tak kata itu history. Even cerita-cerita Shakespeare banyak berdasarkan unsur sejarah. Saya tak kata sejarah, unsur sejarah. But you cannot learn history from the literature of Shakespeare. Kenapa kita nak belajar sejarah daripada sejarah Melayu dan ikan Hang Tuah? No. Because psychologically, you need to be an honest person, a person with integrity. I don't want to debate with you about religion. It's a big issue. You have to 1 hour even is not enough yet. We are debating about Hang Tuah. I say Hang Tuah is a myth. Mitos ada gunanya. But kalau kita dah terangkan dia, panglima, pahlawan semuanya pakai gelar tidak bernama. So how can you say it's a myth? Tuah is a myth. Datuk Panglima Bukit Kantar, mungkin nama tercatat dalam dokumen Inggeris, but orang tak sebut namanya, orang tahu pun. Datuk Daning, kita tahu dua sains sebab dalam dokumen Inggeris. Otherwise Datuk Daning. Dan banyak lagi. Wira, kalau baca sejarah Melayu, if you want to use sejarah Melayu, bukan sejarah itu bukan totally useless. Ya. Ada bahagian-bahagian yang kita boleh gunakan sebagai sumber sejarahnya. If you want to know structure of Malay society, the feudal Malay society, you need to use sejarah Melayu as an example. Nama-nama raja, saya tak setuju nama-nama raja itu. Saya percaya the first Malay ruler was Parameswara. Tapi kenapa Parameswara tak sebut?
Kenapa dikatakan Iskandar Shah? Iskandar Shah itu anak Parmeswara. Iskandar, ya, Megam Iskandar pergi ke negeri China in 1411 bila bapa dia mati, asking for the Chinese emperor to give him recognition, mengiktiraf. Jadi Raja-Raja Melayu itu menyembah Raja Cina. Nothing to be ashamed of. Sebab Raja Cina itu hebat, Raja besar. Dia protect Melaka daripada serangan Siam. Dia protect Siam juga. Dia protect Champa juga. Dia protect Jawa juga. Tapi dia tidak menjajah seperti kolonialis barat. Tidak. Cheng Ho datang, dia bawa jubah Cina, bagi pada Sultan pakai. It's all recorded. So if you are historian, you read the Chinese sources, you can download. In fact, very detailed what happened. Dah diterjemahkan dalam bahasa Inggeris supaya kita mudah faham. Jadi bila ada orang kata dalam sumber Cina ada sebut Laksmana Hang Tuah, itu tak betul. Dalam Ming sources tidak ada sebut pun Laksmana. Kata Laksmana pun tak ada. That fellow who's supposed to be a professor, he is my friend anyway. We work together in this. Malu saya. Orang yang tak tahu kaedah sejarah, tak tahu beza mitos. Kalau dia kata mitos, fine. Tapi mitos kalau mempengaruhi rakyat, dia kata wira dia. Yeah, no. It's not psychological satisfaction. It's based on lies. No. History should not be based on lies. Ini ada lagi. Saya rasa itu soalan yang terakhir. Oh, ada. Profesor, saya nak tanya pasal ayat power. Takkan Melayu hilang di dunia? Itu lagi bohong tu. Bohong. Itu cerita kata. Tak ada pun dalam ikat Hang Tuah, tak ada. Saya rasa itu menamatkan sesi soalan itu. Terima kasih kepada hadirin yang